Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, live hari ini adalah ringkas dan susulan kepada kenyataan yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti yang telah dilaporkan oleh portal-portal tertentulah. Okey. Jadi Sekejap ya. Sekejap. Okey. So, ini adalah penumpuannya terhadap kenyataan yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, dan ianya telah dilaporkan di mana Muhyiddin berbincang ataupun lebih tepat lagi Muhyiddin menegaskan perlunya kota Menteri Parti Pribumi Bersatu Malaysia dikekalkan. Ya, kota Menteri Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM dikekalkan. Dan penumpuan dalam hujah-hujah Muhyiddin yang telah diketengahkan menerusi 2-3 kenyataan selama ini bertumpu di situ. Bertumpu kepada jumlah menteri yang ada pada PPBM di dalam Kabinet Ismail Sabri perlu dikekalkan. Okey? Perlu dikekalkan. Dan ini semua tercetus ya apabila Zuraidah Kamaruddin mengumumkan keluar daripada Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Jadi Zuraidah ni dia kekal sebagai menteri. Cuma sekarang dia bukan menteri dari Bersatu. Dia adalah menteri dari Parti Bangsa Malaysia. Maknanya jumlah menteri dari Bersatu sudah berkurang. Ya, sudah berkurang disebabkan peralihan Zuraidah daripada parti PPBM kepada PBM. Jadi ini yang saya nak bincangkan hari ini. Sekarang ni komposisi Kabinet Ismail Sabri lah kalau dari sudut menteri, ya. Barisan Nasional ada 13 menteri. Perikatan Nasional ada 11 menteri. Ya, dulu 12, tapi Zuraidah dah keluar, tinggal 11 menteri. GPS ada 4 menteri. GRS ada 2 menteri. Ya. Calon bebas atau independen ada 1 menteri. Kemudian Zuraidah dari Parti Bangsa Malaysia ada 1 menteri. Jadi disebabkan Bersatu dah hilang 1 menteri, jadi sekarang jumlah menteri dalam dari Bersatu kalau banding dengan Barisan Nasional, ya, ataupun Perikatan Nasional banding dengan Barisan Nasional, kalau dulu beza dia 1 menteri je. Barisan Nasional dulu 13, Perikatan Nasional dulu 12. Tapi kini beza dia sudah bertambah, jurang dia sudah bertambah. Barisan Nasional kekal 13, Perikatan Nasional kini 11. Jadi jurang dia 2 menteri. Ya. Jadi ada orang bertanya kepada saya, mengapa dititik beratkan benda ni? Mengapa benda ni begitu mencemaskan, ya? Mencemaskan apa orang kata, Muhyiddin. Sebabnya bila ada jurang 2 ni, okey, ianya mungkin ya membantu agenda kluster mahkamah. Okey, ianya mungkin membantu agenda kluster mahkamah. Mungkin, ya. Bagaimana? Sekarang ni Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia ada kuasa prerogatif untuk menentukan dengan sendiri jika beliau hendak jumpa agung ke tidak, untuk untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Sebenarnya Ismail Sabri boleh putuskan seorang. Tetapi setelah ditekan oleh kluster mahkamah, Ismail Sabri telah membuat keputusan bahawa dia akan berpandu kepada keputusan kabinet. Maknanya dia dah kata, saya akan rujuk kepada kabinet. Jadi kalau kita lihat kabinet, ya, persekutuan, kalau kita lihat komposisi menteri dia, kita akan dapati bahawa
sebenarnya amat sukar untuk kabinet bersetuju dengan cadangan bubar parlimen. Maknanya jika majoriti dalam kabinet tidak setuju untuk bubar parlimen, maka Ismail Sabri dah membuat keputusan untuk menuruti kehendak kolektif kabinet. Ya. Jadi dulu kalau Perikatan Nasional ada 12 menteri, 12 menteri memang tak akan setuju untuk bubar parlimen. Kemudian GPS sama ada tidak ada komen atau saya dipahamkan pun tidak setuju. Jadi itu dah 12 campur 4 dah 16. Kemudian GRS ini saya difahamkan juga sebenarnya satu setuju, satu tidak setuju. Jadi separuh lah. Jadi GRS ini tidak akan membawa sebarang manfaat buat Barisan Nasional. Sebab dia ada 2 menteri. Satu menteri setuju, satu tak setuju. So tak ada peranan lah. Dia tak ada peranan untuk menentukan siapa yang menang. Barisan Nasional menang ke Perikatan Nasional menang. Kemudian yang bebas, saya dipahamkan tak setuju parlimen dibubarkan. Itu berdasarkan pemahaman saya. Kemudian masuk Zuraida. Zuraida ni dia menyertai Parti Bangsa Malaysia, PBM. Parti Bangsa Malaysia ni kalau kita lihat sejarahnya, ianya ditubuhkan oleh ayah kepada Larry Seng. Sebenarnya saya lupa dia tubuhkan ke dia ambil alih. Dia tubuhkan ke dia ambil alih parti lain, tetapi salah satu pengasas parti asal yang kemudiannya bertukar menjadi Parti Bangsa Malaysia ialah ayah kepada Larry Seng. Jadi apabila menubuhkan parti itu, ayah kepada Larry Seng dan pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam penubuhan parti asal itu sebenarnya dia karib dengan Barisan Nasional. Dia ingin menjadi sebahagian daripada Barisan Nasional. Maknanya jika kita lihat sejarah Parti Bangsa Malaysia versi asal sebelum ditukar nama, dia memang daripada penubuhan dia memang merapati Barisan Nasional, menyokong Barisan Nasional, dan dia ingin jadi sebahagian daripada Barisan Nasional. Kemudian pada 2021 Larry Seng keluar daripada PKR dan dia masuk kepada parti yang diasaskan oleh ayah dia. Kemudian dijenamakan semula kepada Parti Bangsa Malaysia. Kemudian Larry Seng menjadi presiden parti itu. Jadi masih parti sama. Jadi kalau kita lihat turutan sejarah, dia rapat kepada Barisan Nasional. Kemudian Zuraida keluar dan masuk Parti Bangsa Malaysia dan kini bakal menjadi presiden Parti Bangsa Malaysia. Jadi dengan itu, kita boleh anggap bahawa berkemungkinan besar Zuraida sebenarnya akan menyokong pembubaran awal parlimen. Itu menurut maklumat yang saya terima. Jadi kalau kita lihat di situ, apabila bersatu hilang satu menteri, ianya menambah satu undi kepada kluster mahkamah di dalam kabinet Ismail Sabri yang hendakkan parlimen dibubarkan awal. Ya. Tetapi masih lemah sebab di dalam Barisan Nasional daripada 13 menteri, majoritinya tidak ingin parlimen dibubarkan awal. Tidak ingin. Saya dipahamkan daripada 8 hingga 9 tidak ingin parlimen dibubarkan. Jadi amat sukar untuk kluster mahkamah mempengaruhi menteri-menteri supaya majoriti berkata bubar parlimen. Sebab di dalam Barisan Nasional sendiri ramai tidak ingin bubarkan parlimen. Tetapi apa pun, saya dipahamkan, biar Muhyiddin Nafi ke, pemimpin Bersatu Nafi ke, saya dipahamkan mereka yang keluar daripada PKR dulu dan masuk atau menyertai Bersatu, hampir kesemuanya atau kesemuanya melainkan Azmin berniat untuk masuk Parti Bangsa Malaysia sebaik sahaja ataupun beberapa hari ke beberapa minggu selepas Zuraida menjadi presiden parti itu. Jadi ini akan menimbulkan masalah yang besar. Ya. Khususnya jika mereka terlibat dengan kabinet Ismail Sabri.
So saya lihat ini semuanya sekarang akan melemahkan jika ramai lompat daripada Bersatu masuk kepada Parti Bangsa Malaysia. Ini akan melemahkan majoriti Ismail Sabri dari kalangan mereka yang tidak ingin Parlimen dibubarkan awal. Jadi sebab itu Muhyiddin menekan Ismail Sabri. Okey, Zuraida dah keluar, dia dah ambil kota Bersatu. Jadi Ismail Sabri perlu penuhi balik kota Bersatu, iaitu kementerian yang Zuraida pegang lah ni, kena buang Zuraida, letak lantik seorang lagi daripada Bersatu. Kemudian babak Zuraida, kalau Ismail Sabri nak buat kementerian baru, buatlah. Okey? Kalau Ismail Sabri nak buat kementerian baru, buatlah, buat Zuraida. Sebab Muhyiddin nak pastikan di dalam Perikatan Nasional ada 12 menteri yang datang sama ada dari PAS atau Bersatu yang tidak setuju Parlimen dibubarkan. Ya. So kalau Ismail Sabri tidak ingin Parlimen dibubarkan, kalau Ismail Sabri nak pastikan majoriti sentiasa memihak kepada dia, iaitu majoriti menteri tidak ingin Parlimen dibubarkan, maka setiap kali seorang dari Bersatu keluar, Ismail Sabri kena memenuhi kota Bersatu. Ya. Dan takkan setiap kali seorang dari Bersatu keluar masuk parti lain, dan andai kata orang itu menyokong PRU awal, takkan Ismail Sabri nak buat kementerian baru untuk dia. Kalau esok 5 orang keluar, takkan nak buat 5 kementerian baru. Ini pun dah jadi kabinet yang antara terbesar dalam sejarah tanah air. Banyak kementerian tak perlu. Yang ada pun banyak kementerian tak boleh berfungsi dengan baik. Negara carca merba, negara mudarat, ekonomi mudarat. Menteri-menteri tidak boleh berfungsi. Banyak kegagalan. Takkan nak tubuh 4-5 kementerian baru. Jadi untuk memastikan kota Perikatan Nasional kekal, saya tidak nafikan kemungkinan Ismail Sabri akhirnya akan putuskan Zuraida tidak boleh bersama kabinet lagi. Mungkin Zuraida masuklah GLC ke mana-mana, asalkan bukan dalam kabinet, untuk memastikan Perikatan Nasional sentiasa 12 menteri. Jadi jika Ismail Sabri lah tidak ingin Parlimen dibubarkan awal, ya, dan itu yang kita faham, dia tidak ingin Parlimen dibubarkan awal. Jika Ismail Sabri ingin Parlimen dibubarkan awal, tak timbul soal pun dia nak tubuh kementerian baru untuk Zuraida ke apa ke, tak timbul pun. Mengapa saya kata tak timbul? Sebab dah setuju nak bubar awal, jadi tak payah nak buat kementerian baru, sebab memang dia akan bubarkan dalam masa terdekat. Jadi tak akan ada perubahan dalam kabinet. So jika ada perubahan, Ismail Sabri sudah pasti akan lantik seorang menteri dari Bersatu untuk ganti Zuraida dalam kementerian yang lah ni dipegang oleh Zuraida, dan Zuraida tidak akan menjadi menteri lagi. Jika Ismail Sabri tidak ingin atau ingin Parlimen dibubarkan awal, maka tidak ada keperluan untuk beliau melantik seorang lagi menteri daripada Bersatu, sebab Parlimen dah nak dibubarkan. Dan kalau ikut saya 80% yakin pilihan raya tidak akan berlaku tahun ini, atas sebab-sebab yang banyak saya dah perincikan dalam video-video lain, tak sesuai saya ulang di sini. Jadi Ismail Sabri berkemungkinan amat tinggi akan menurut kehendak Muhyiddin dan melantik seorang daripada Bersatu untuk menjadi ahli kabinet dengan menggantikan tempat Zuraida dalam kementerian yang lah ni dipegang oleh Zuraida. Ya. So, itu penjelasan saya apa yang saya jangka akan berlaku. Tetapi apa pun, kita sudah ada kabinet yang gagal. Kita sudah ada lantikan yang luar biasa.
kita sudah ada sebuah gerombolan yang memerintah atas dasar kuasa dan kedudukan, dan lah ni Muhyiddin tanpa berasa malu memberi kenyataan media seolah-olah mengaku, ya, kami mementingkan kuasa dan kedudukan, malah dia boleh cadangkan lagi wujudkan satu kementerian baru. Bukan buat Zuraida, sebenarnya maaf, dia bukan cadangkan, tapi dia lepaskan kepada Ismail Sabri. Kalau Ismail Sabri nak, boleh buat kementerian baru, itu hak dia, ya. Jadi nampaknya Muhyiddin tak kisah, dia boleh sebut, ya, Ismail Sabri ada option nak buat kementerian baru. Jadi wujudkan satu kementerian yang semestinya akan memerlukan menteri, timbalan menteri, dan berbelas-belas mungkin, ya, atau berpuluh apa orang kata, kaki tangan, perbelanjaan yang cukup besar setiap bulan menggunakan duit awak dengan saya. Mereka boleh cadangkan begitu sahaja dalam percaturan mereka untuk mengekalkan Kota Bersatu. Segala pertimbangannya adalah kuasa dan kedudukan, bukannya masalah anda dan saya, bukannya masalah harga barang yang menggila di bawah Barisan Nasional, bukannya kemudaratan rakyat, bukannya masalah ekonomi yang tidak dilihat tidak mampu diselesaikan, tidak ada pelan tindakan, tidak ada dasar dan sebagainya. Semua itu bukannya pertimbangan. Pertimbangannya nak kekalkan Kota Bersatu. Inilah natijahnya bila satu gerombolan menjatuhkan kerajaan mandat rakyat dan merampas kerajaan dengan menerusi pintu belakang dan cuba kekal berkuasa dengan dasar sogokan kuasa dan kedudukan. Inilah natijahnya. Okey. So itu sahaja pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya akan luangkan masa 5 minit. Ada saya nampak debat dengan siapa? Muhyiddin. Anytime, ya. Tapi saya lebih minat debat dengan Najib. Banyak perkara. Syarat-syarat debat tu boleh dibincang, tetapi Najib amat kecut untuk debat dengan saya. He is a coward. Syarat boleh dibincangkan, tetapi he is a coward. He is afraid to meet me. Najib takut berdepan dengan saya di pentas debat. Ya. So itu sahajalah pencerahan saya hari ini. Pastikan sebentar lagi anda rujuk kepada ruang tajuk. Link-link berkaitan saya akan letak di sana. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.